Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh warga Malaysia dan pendengar. Berita panas malam ini dipetik dari Agenda Daily bertajuk Zahid dakwa gelombang hijau PN PAS kerana pengundi disogok wang. Berita penuh, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengaitkan wang sebagai punca berlakunya gelombang hijau lonjakan sokongan terhadap Perikatan Nasional PN, khususnya PAS pada pilihan raya umum ke-15 lalu hingga menyebabkan Barisan Nasional BN kalah teruk. Tanpa mengemukakan sebarang bukti terhadap tuduhannya itu, pengurusi BN yang hanya menang dengan majoriti 348 undi dalam saingan di Parlimen Bagan Datuk pada PRU 15 lalu, kini dilihat sudah belajar daripada timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang banyak bermain dengan politik persepsi. Tuduhan Zahid yang kini timbalan Perdana Menteri pada program naratif khas di RTM malam tadi, 9 Januari 2023, mengingatkan kembali dakwaan cegunya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 5 Disember tahun lalu, bahawa Parti Melayu dan Parti Islam membiayai PRU 15 hasil dana syarikat perjudian. Isu berhubung gelombang hijau mula dimainkan rakan sebantal baharu UMNO DAP apabila bekas pengurusi parti itu, Lim Kit Siang, melahirkan kebimbangan dengan gelombang kebangkitan orang Melayu beragama Islam ketika PRU 15 pada 19 November 2022, khususnya kemenangan besar PAS. Kit Siang tidak menyembunyikan kebimbangan apabila melihat jumlah kerusi parlimen dimenangi PAS, malah dalam satu tulisannya, dia mempersoalkan sama ada kemungkinan Malaysia bakal menjadi negara Islam sepenuhnya sebelum PRU 17 nanti. Adakah fenomena gelombang hijau yang kuat di Malaysia yang akan menjadikan Malaysia sebuah negara Islam sepenuhnya menjelang pilihan raya umum ke-17 sebelum 2032? Kata Kit Siang dalam blognya. Kit Siang memperkecilkan kemenangan PAS walaupun berjaya menawan 44 kerusi parlimen selepas PRU 15 lalu dengan mendakwa ia disebabkan strategi kotor parti tersebut semasa berkempen. Fenomena gelombang hijau tercipta hasil daripada politik toksik yang menipu, ketakutan, kebencian, kaum dan agama dan keputusan tidak dijangkakan selepas pertambahan pengundi 18 tahun yang menyaksikan seramai 1.4 juta pengundi baharu dalam daftar pemilih, katanya lagi. Serangan Kit Siang kini disambut oleh Zahid yang menuduh ganjaran wang menjadi punca pengundi menolak BN, khususnya UMNO pada PRU 15 lalu, sambil berkata akibatnya pengundi gagal menilai prestasi politik perkhidmatan yang dilaksanakan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN BN sepanjang tempoh 5 tahun lalu. Elemen politik telah berubah daripada politik pembangunan kepada politik perkhidmatan. Namun, walaupun ahli parlimen atau ADUN berkhidmat dengan gigi di kawasan mereka selama 5 tahun, pemikiran orang yang percaya politik perkhidmatan mudah berubah apabila mereka dibeli oleh orang luar. Penganalisis politik yang menjalankan kajian empirikal dan bukan empirikal mengenai PRU 15 gagal menyedari bahawa ganjaran wang adalah faktor utama yang dipanggil tsunami hijau, katanya dalam program itu. Pada PRU 15 lalu, daripada 30 kerusi dimenangi BN, 26 adalah daripada UMNO. Satu kekalahan paling teruk dalam sejarah lebih 60 tahun parti itu memerintah Malaysia sejak merdeka. BN pula memenangi 74 kerusi, merampas beberapa kerusi kubu kuat BN dan Pakatan Harapan, menjadikan Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu hijau. Bagaimanapun jumlah itu berkurang setelah 4 ahli parlimen bersatu sabah keluar parti. Kini UMNO yang bersekongkol bersama DAP dalam kerajaan PHBN mula menyerang PN dan PAS dengan menanam satu doktrin bahawa gelombang kebangkitan rakyat Malaysia ketika PRU 15 lalu disebabkan diberi ganjaran wang dan menggunakan taktik kotor. Sekian berita ini dipetik daripada Agenda Daily. Saya JLTV News. Salam perpaduan. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita panas hari ini. Bung Mokhtar, ADUN BN dipindah ke blok Pembangkang. Berita penuh, tempat duduk pengurusi BN Sabah merangkap ADUN Lamag
Bung Mokhtar Radin berpindah ke blok pembangkang pada persidangan khas Dewan Undangan Negeri DUN Sabah hari ini. Selain timbalan Ketua Menteri Sabah itu, tempat duduk beberapa adun turut berubah berikutan perkembangan semasa politik di Sabah ketika ini. Ini termasuk kerusi adun BN yang sebelum ini menyandang jawatan Menteri dalam Kabinet Negeri, yaitu adun Karambunai, Yaakob Khan dan adun Sukau, Jeffrey Arifin. Mereka juga kini berpindah ke blok pembangkang. Bagaimanapun, kedudukan tempat duduk 5 adun BN Sabah yang secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, kekal tidak berubah. Malah, 2 dari 5 mereka yaitu Adun Tanjung Keramat, Syahelmi Yahya dan Adun Sindumin Yusuf Yaakob dilaporkan hadir pada persidangan hari ini. Persidangan hari ini menyaksikan 2 rang undang-undang berhubung penyerahan kuasa kawal selia, bekalan gas daripada Persekutuan kepada Sabah dan penubuhan Suruhanjaya Tenaga diluluskan tanpa sebarang insiden. Walaupun masih belum ada pengumuman rasmi daripada HJJ, penyusunan semula kerusi Bung Mokhtar memberi bayangan bahawa dia akan dipecat daripada menjadi timbalan Ketua Menteri. Bagi Wakil Pakatan Harapan pula, kerusi mereka dipindahkan ke barisan penyokong kerajaan. Kedua-dua Bung dan Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal berkata mereka menyokong cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pembentukan kerajaan perpaduan di Sabah. Sebelum ini, Bung Mokhtar dalam satu kenyataan berkata sebahagian besar adun BN Sabah tidak hadir pada sidang khas DUN hari ini kerana mereka akan menghadiri Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur. Jumaat lalu, BN Sabah mengumumkan bahawa mereka menarik balik sokongan kepada HJJ sebagai Ketua Menteri. Bagaimanapun, tindakan itu gagal menumbangkan HJJ sebagai Ketua Menteri kerana 5 daripada 18 ahli Parlimen BN Sabah dan 7 adun Pakatan Harapan memilih untuk kekal bersamanya. Setakat malam tadi, HJJ dikatakan masih menikmati sokongan 44 daripada 79 adun. Sekian berita, salam perpaduan.